Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak semua. Video kali ini aku nak respon pasal kenyataan brother ni. Lama aku tak tahu. Jadi dia membantah kenyataan seorang Ustaz Aswaja. Nama dia Is Al-Qarni, kalau tak silap aku, tentang Allah ada tanpa bertempat. Brother ni mendakwa Allah di atas aras. Dia datangkan hujah dengan dalil logik dan kalam ulama salaf. Sebelum aku jawab balik hujah dia, kita tengok video dia dulu. Hampa ingat tak apa dia kata tadi? Hampa ingat kan? Okey, kata-kata dia, kata-kata saya, percakapan ini dalam bahasa Arab kita sebut kalam. Dan kalam ni dia bukan Tuhan, dia pun makhluk juga. Persoalannya, di manakah tempat dan arah bagi kalam? Dan bila kita nak bercakap, kita perlukan knowledge, kita kena ada ilmu. Contoh ilmu yang paling senang kali kita ambil contoh ilmu matematik. 1 plus 1 equal to 2. 1 tambah 1 jawapannya 2. Dan ilmu ni pun dia bukan Tuhan. Ilmu pun makhluk juga. Persoalannya, di manakah tempat dan arah bagi ilmu? Dan bila saya bercakap, kita melalui satu tempoh masa. Dan masa pun bukan Tuhan. Masa pun makhluk juga. Persoalannya, di manakah tempat dan arah bagi masa? So, bila saya tanya soalan-soalan ni, saya rasa hampa pun dah boleh kerap dah kan. Hampa boleh faham bahawasanya bukanlah semua makhluk itu wujud bertempat dan berarah. Ada juga makhluk yang wujud tidak berarah dan juga tidak bertempat. So kalau si fulan tadi tu, dia kata kita tak boleh kata Allah ni wujud bertempat, wujud berarah, sebab makhluk ni wujud bertempat, wujud berarah. Artinya kita juga tak boleh kata Allah Ta'ala ni wujud tidak bertempat dan tidak berarah, sebab ada juga makhluk yang wujud tidak bertempat dan tidak berarah. So macam mana kita nak faham ayat Quran yang dia quote tadi tu, laisa kamithlihi syai'? Macam mana kita nak faham ayat tu? It's very easy. Kita cuma kena quote ayat tu from beginning until the end. Mula sampai habis. Dia quote tak habis, pening lah kita. Dalam ayat tu sebenarnya Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada apapun yang serupa dengannya, sedang dia maha mendengar lagi maha melihat. Allah Ta'ala pun mendengar juga, melihat juga. Kita pun dengar, kita pun lihat. Tapi samakah pendengaran kita, penglihatan kita dengan apa yang Allah Ta'ala ada? We don't have any knowledge about that. Kita tak ada ilmu tentang benda tu. Tak tahu hakikatnya macam mana, kaifiatnya macam mana, bagaimana Allah Ta'ala melihat, bagaimana Allah Ta'ala mendengar. Kita tak tahu. Demikianlah juga halnya juga bila Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allah ni istiwa di atas arash. Istiwa ni maksudnya meninggi. Arash ni maksudnya singgah sana. Arash ni makhluk Allah Ta'ala yang paling besar, yang melingkari sekalian makhluk. Dan Allah Ta'ala ni meninggi, berada di atas arasy. Macam mana tu? Kita tak tahu. Kita tak tahu sebab Allah Ta'ala tak beritahu kita. Nabi tak beritahu kita. Jadi tak betul bila mana dia kata akidah Islam ni beriman kata Allah ni wujud tidak bertempat dan tidak berarah. Tak betul. Itu bukan akidah Islam. Itu akidah ahlul kalam. Artinya akidah Islam ni kita boleh tengok pada kalam salaf. Tengok pada Quran, tengok pada sunnah. Dan kita boleh tengok pada kalam salaf. Contohnya kita boleh tengok apa yang disebutkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi ni ulama salaf dah, murid kepada Imam Al-Bukhari. Beliau lahir pada tahun 209 Hijriah, wafat pada tahun 279 Hijriah. Kita tengok dalam Sunan Tirmidzi, kita tengok pada hadis nombor 3298. Beliau ada nukilkan kalam ulama salaf tentang masalah ni. Apa yang mereka kata? Ilmullah wa qudratuhu wa sultanuhu fi kulli makan wa huwa 'ala al-'arsy kama wasafa fi kitabih. Ilmu Allah, kemampuan Allah dan kekuasaannya berada di setiap tempat, sedang dia berada di atas arasy-Nya sebagaimana yang telah dia sifatkan sendiri tentang dirinya sendiri dalam kitabnya. Inilah pegangan orang Islam. Inilah akidah orang Islam. Dan hakikat ini turut diperakui sendiri oleh ulama ahlul kalam seperti Imam Al-Qurtubi. Kalau kita tengok dalam tafsir Al-Qurtubi, surah Al-A'raf ayat ke-54, beliau ada nukilkan tentang pegangan ahlul kalam tentang masalah arahan, masalah arah, masalah tempat. Kemudian beliau berkata, ini yang apa yang saya nukilkan ke atas tadi tu tentang pegangan ahlul kalam tu adalah pendapat ahlul kalam. Dan dia kata yang nafikan jihah, nafikan arah, nafikan tempat, itu adalah pendapat ahlul kalam. Manakala kaum salaf yang terawal, mereka tidak berkata dengan menafikan arah bagi Allah, dan mereka tidak sebut pun seperti itu. Sebaliknya, mereka menyebut dan berpada dengan menyandarkan arah bagi Allah sebagaimana yang telah disebutkan oleh kitabnya
dan dikhabarkan oleh Rasulnya. Dia kata lagi, dan tidak ada seorang pun salafus salih yang mengingkari bahawa dia beristiwa di atas arasy-Nya secara hakikat. Dan dikhususkan arasy dengan kelebihan tersebut, yakni kelebihan Allah Ta'ala istiwa di atasnya, kerana ia adalah makhluk Allah yang paling agung. Hanya sahaja mereka, yakni salafus salih, tidak mengetahui kaifiat, yakni tata cara Allah beristiwa, kerana tidak diketahui hakikatnya bagaimana. Dan dia berkata lagi, Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala berkata, istiwa itu diketahui maknanya. Yang kita tahu makna dari segi bahasa. Tetapi kaifiatnya, tata caranya tidak diketahui. Dan bertanya tentang kaifiat istiwanya Allah Ta'ala itu adalah bid'ah. Dan demikian jugalah yang turut disebut oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Pada tahap ini sudah memadai. Dan barang siapa yang mahukan penjelasan tambahan, hendaklah dia berhenti pada tempat yang mana berhentinya kitab-kitab ulama. Dan akhir sekali beliau kata, dan istiwa dari segi bahasa Arab bermaksud meninggi dan menetap. Inilah pegangan orang Islam yang sebenarnya. Ahlu sunnah, salafus salih. Tapi ahlu kalam ni, orang yang dah terpengaruh dengan ilmu kalam ni, dia tetap juga akan fikir. Kalau duduk atas arash, atas ni melazimi tempat. Tempat ni makhluk. Ni Allah ni duduk dalam tempat. Duduk dalam makhluk. Masalah besar tau. Okey, itu hampa yang terpengaruh ilmu kalam ni saya nak tanya hampa. Allah Ta'ala ni wujud tak sekarang? Allah Ta'ala wujud tak sekarang? Siapa kata ya Allah wujud sekarang? Sekarang ni masa pun makhluk juga. Ni siapa dah kata Allah Ta'ala ni wujud dalam sistem masa sekarang lah. Sistem makhluk. Boleh benar lagu tu? Benar tak? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tak boleh ditanya tentang apa yang dia buat. Sebaliknya mereka lah, yakni kita ni, manusia ni, yang akan ditanya tentang apa yang kita buat. Kita yang akan ditanya, kita duduk kali tanya pasal Allah Ta'ala buat lagu mana, tengok macam mana, dengar macam mana, duduk atas arasy macam mana, wujud macam mana, jangan buat apa, tak tercapai di akal pun. So berhentilah di tempat yang mana salafus salih dulu berhenti. Wallahu a'lam. Baik, bagi membantah bahawa makhluk mesti bertempat, berada ni mengkiaskan dengan kalam, ilmu dan masa. Dia kata tiga benda ni pun tidak bertempat dan tidak berjihad. Sedangkan benda tersebut adalah makhluk. Dia cuba berhujah dengan cara logik ilmu kalam walaupun dia tak suka logik ilmu kalam. Baik, kita jawab. Kalam dalam bahasa Arab ada beberapa makna, ada dengan makna ismi dan ada dengan makna masdari. Kalau kalam dengan makna ismi, maka dia merujuk kepada sifat perkata. Jadi kalam ini wujud dijadikan oleh Allah untuk manusia dan ada pada orang yang mampu berkata-kata. Tidak boleh dikatakan seseorang itu berkata-kata, melainkan ada dalam dirinya sifat perkata. Atau dinamakan kalam nafsi. Kalau kalam dengan makna masdari, maka ia merujuk kepada ta'alluq kalam nafsi tadi. Kalam masdari dalam bahasa Melayu diertikan dengan berkata-kata. Jadi berkata-kata bukanlah benda yang ada atau wujud. Dia jenis amrun i'tibari, yakni kita letak nama saja. Padahal diri berkata-kata itu tak wujud pun. Bila tak wujud, confirmlah tidak bertempat atau berjihad seperti berada tu kata tadi. Dia salah faham. Dia sangka kalam yang ertinya berkata-kata itu wujud. Padahal hakikatnya tak wujud pun. Macam itulah juga ilmu. Kalau ilmu dengan makna ismi iaitu sifat ilmu dengan erti pengetahuan, maka ia wujud dan ada pada diri orang yang berilmu. Adapun ilmu dengan makna masdari iaitu mengetahui adalah amrun i'tibari. Begitu juga masa atau dalam bahasa Arab dipanggil zaman adalah amrun i'tibari. Kerana masa hanyalah nisbah di antara dua barang yang mutajaddid. Jadi kalam dan ilmu dengan makna berkata-kata dan mengetahui, dan begitu juga masa adalah amrun i'tibari yang mana kita faham dalam minda sahaja. Adapun diri perkara tersebut tidak wujud di luar minda. Bila tak wujud maka tidak boleh dikaitkan dengan tempat dan jihad. Bila tidak dikaitkan dengan tempat dan jihad, maka tak cerdiklah kalau bertanya apakah tempat dan jihad bagi kalam, ilmu dan masa. Kemudian berada ni kata Allah mendengar dan melihat, dan sudah tentulah melihat dan mendengar Allah tak sama macam kita. Begitu juga istiwa. Jadi Allah berada di atas arasy tapi tak sama macam kita. Baik, berada ni tak tahu nak beza mana sifat zatiah
dan mana sifat khabariyah. Sifat sama' dan basar itu adalah sifat zatiyah yang ada pada zat Allah Ta'ala. Apa beza sifat zatiyah dan sifat khabariyah? Bezanya ialah bila kita kata Allah mendengar dan melihat, maka faham kita sedikit pun tidak membawa kepada Allah berjisim, bertempat dan berjihah. Berbeza dengan sifat khabariyah seperti istiwa, yad, ain dan lain-lain, sifat-sifat ini membawa faham kita kepada Allah berjisim, bertempat dan berjihad. Sebab itu istiwa, yad, ain dan lain-lain itu dinamakan ayat-ayat mutasyabihat. Adapun Allah mendengar dan melihat itu dinamakan ayat muhkamat. Jadi tak cerdiklah kalau nak dikiaskan sifat khabariyah dengan sifat zatiyah. Kemudian Beradani berhujah Allah berada di atas arasy dengan kalam ulama salaf. Dia membawa kalam Imam Tirmizi. Imam Tirmizi berkata, "Wahuwa 'alal 'arsy." Dengan perkataan Imam Tirmizi inilah berada tu kata Imam Tirmizi pun i'tiqad bahawa Allah di atas arasy. Beradani tak bawa mana-mana syarah Jami' Tirmizi. Jadi Beradanilah yang mensyarahkan sendiri kalam Imam Tirmizi tersebut. Aku lebih suka pakai apa yang ulama syarahkan. Jadi kalau kita lihat dalam Tuhfatul Ahwazi, syarah bagi kitab Jami' Tirmizi oleh Syekh Mubarakfuri. Dalam syarah tersebut dikatakan, aku terjemahkan. Pada kalam Tirmizi menunjukkan bahawa tak dapat tidak bagi kalamnya lahabata 'ala Allah adalah takwil yang telah disebutkan, dan tak dapat tidak bagi kalamnya alal arsyis sawa adalah menyerahkan pengetahuannya kepada Allah dan menahan daripada takwil. Dari penjelasan ini dapat diketahui bahawa Imam Tirmizi tidak menempatkan Allah di atas aras, tetapi beliau menyerahkan makna istiwa kepada Allah. Lebih kurang 20 makna istiwa. Allah pun tak bagi tahu kita makna yang mana satu. Tapi berada ni selamba badak je, pergi tetapkan makna bagi istiwa. Akidah ulama salaf tak sama macam akidah Wahabi Salafi. Ulama salaf kata tafsiruha qira'atuha, yakni tafsir ayat mutasyabihat adalah bacaannya. Allah sebut istiwa, tafsir istiwa, istiwalah, bukan ditafsirkan dengan bersemayam. Macam Wahabi duk tafsir tu, mengaku ikut salaf supaya nampak tak sesat sangat. Baik, kita tengok satu hadis ni pula. Aku terjemahkan. Ya Allah, engkau yang awal, maka tiada sesuatu sebelum engkau. Engkaulah yang akhir, maka tiada sesuatu selepas engkau. Engkaulah yang zahir, maka tiada sesuatu di atas engkau. Engkaulah al-batin, maka tiada sesuatu di bawah engkau. Hadis ni riwayat Muslim, nombor hadis 2713. Boleh lihat dalam Sahih Muslim. Nabi kata tiada sesuatu di bawah Allah. Mai Wahabi dia berkata arasy di bawah Allah. Kemudian Beradani ambil kalam Imam Al-Qurtubi dari tafsir Qurtubi. Dia ambil perkataan Imam Qurtubi yang tengah-tengah, perkataan sebelum dan selepas dia tinggal. Mungkin tak ada baca kot. Nak faham kena baca semua. Jangan ambil sekerat-sekerat. Baik, kita tengok apa kata Imam Qurtubi. Aku bagi kesimpulan dia aja. Nak baca semua jadi panjang. Awal perkataan Imam Qurtubi, seperti dalam gambar ni, beliau menyatakan bahawa ulama salaf dan khalaf menafikan tempat, jihah, bergerak, diam, berubah-ubah dan baharu. Kemudian beliau berkata, ini adalah qaul ahlul kalam. Sebab yang membahaskan pasal tempat, jihah dan lain-lain adalah ahlul kalam. Selepas itu barulah Imam Qurtubi menjelaskan tentang ulama salaf yang awal. Imam Qurtubi berkata, mereka, yakni ulama salaf yang awal, tidak berkata dengan menafikan jihad, dan mereka tidak bicara dengan perkara tersebut. Beradani faham dari kalam Imam Qurtubi, ulama salaf yang awal tidak menafikan jihad bagi Allah, yakni harus Allah berjihad dan bertempat. Padahal maksud kalam Imam Qurtubi ialah ulama salaf yang awal tidak membahas atau tidak membincangkan langsung masalah jihad dan tempat bagi Allah Ta'ala. Kerana tidak diperlukan lagi pada masa itu, sebab ketika itu tidak muncul lagi firqah mujassimah. Selepas munculnya mujassimah, baru ulama membahaskan tentang tempat, jihad dan sebagainya. Dan Imam Qurtubi berkata lagi, mereka ulama salaf memada dengan mengisbatkannya seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam kitabnya. Berada tu faham bahawa salaf mengisbatkan Allah berada di atas arasy, sedangkan ulama salaf tidak mengisbatkan Allah berada di atas arasy. Kerana kaedah yang dipakai oleh salaf pada ayat mutasyabihat ialah tafsiruha qira'atuha, yakni tafsiran ayat-ayat mutasyabihat ialah bacaannya. Jadi salaf mengisbatkan istiwa bagi Allah tanpa memaknai ayat tersebut. Kalau ditanya istiwa tu apa, mereka akan jawab istiwa tu istiwalah. Maknanya wallahu alam. Kemudian Beradani kata, Imam Qurtubi menyatakan makna istiwa dalam bahasa Arab adalah meninggi dan menetap. Beradani faham Imam Qurtubi berpegang
makna istiwa Allah adalah meninggi hissi dan menetap. Padahal Imam Qurtubi hanya menyatakan makna-makna istiwa. Sebab istiwa ni banyak makna. Dan beliau juga menakalkan kalam dari ulama berkaitan dengan makna-makna istiwa. Kemudian brother ni kata, inilah akidah Islam, akidah ahli sunnah. Sungguhkah? Okey, sekarang aku bawakan kalam Imam Qurtubi yang disembunyikan oleh brother ni atau dia tak perasan. Imam Qurtubi menjelaskan dan inilah pendirian beliau. Beliau berkata, aku terjemahkan. Artinya, aku berkata ketinggian Allah dan tingginya Allah maksudnya adalah ketinggian keagungan, sifat dan kerajaannya. Yakni tidak ada satu pun di atasnya dengan makna keagungan. Tiada juga yang bersama-samanya dari sudut ketinggian yang berserta antaranya dengan sesuatu yang lain. Akan tetapi, dialah maha tinggi secara mutlak, maha sucinya. Jadi, istiwa secara hakiki menurut Al-Qurtubi tidak memiliki maksud jihah atau bertempat. Beliau malah menjelaskan ketinggian Allah tersebut adalah ketinggian secara kedudukan. Bukan secara zatnya, iaitu berada di tempat yang tinggi. Last sekali berada ni tanya, Allah ada tak sekarang? Dia tanya nak pangkat kononnya lah. Confirm kita kata ada. Lepas tu dia kata kalau ada sekarang bermakna Allah dalam lingkungan masa. Kita kata sekarang tu nisbah kepada kita, bukan nisbah kepada Tuhan. Allah ni sentiasa ada. Sebelum ada masa, Allah ada dah. Seperti mana ketika azali Allah tidak berkait dengan masa, macam itulah Allah sekarang tidak berkait dengan masa dan tempat. Yang kita duk kata Allah ada dulu, kini dan selamanya tu hanya isnad majazi sahaja. Kesimpulannya, apa yang dikatakan oleh brother ni atau Wahabi Salafi dengan menisbahkan pegangan mereka seperti ulama salaf adalah tidak benar. Jangan tergoda dengan kelembutan dan keayuan berkata-kata mereka. Kena cek balik. Kalau tidak, hampa kena kencing dengan puak-puak ni. Sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.